Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian semua, rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah. Apa khabar semua? Ya, terima kasih ya Syokiah daripada Pakistan, sahabat-sahabat daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Indonesia, daripada Brunei. Biasanya inilah beberapa negara, terutamanya Malaysia lah. Dan daripada Malaysia seluruh negeri yang turut hadir. Ya, mungkin ramai yang tak tahu ni, sebab ingat saya dah tak mula patut pukul 7, sekarang 7.30. Mungkin ada yang dah tak tunggu dah lah, sebab mereka sangkakan kuliah kita tak ada. It's okay, InsyaAllah mana yang ada kita teruskan juga kuliah. Minta maaf, kesihatan saya sebenarnya mula terganggu, gitu. Bukan apa, kan balik hari sampai daripada Mekah hari Jumaat, lepas tu hari Sabtu program pagi sampai petang, Ahad pun sama, Isnin semalam pun sama, semalam sampai malam kan. Malam tadi ada ceramah juga, malam tadi baru saya tahu TikTok problem malam tadi, lag. So kita kena baiki apa tu isunya? Tukar phone ke? Tak takut phone TikTok ni performance dia ada isu ke macam mana ke? Sebabnya semalam pun TikTok pun ada lag juga pagi. Bila dah berturut sangat lag, so kita harap tim ambil tindakan segera supaya tidak berulang dan tidak mengganggu kualiti audio video kita, insya-Allah. Bila lag, bukan audio je, video pun terganggu kan. Jadi jemaah yang hadir juga terganggu. Akhirnya tak orang, maksudnya left lah. Ialah sebab bila kita tak dengar dengan jelas, tak nampak dengan jelas, maka itulah antara efeknya. Jadi sebab kebetulan pagi semalam pun lag, malam tadi pun di di taman kami juga. Lepas tu tuan-puan sekalian, kita tengok phone ni, kita orang dah setting phone yang sama. Okey, mana FB, mana IG, mana TikTok. So macam tu lah barang-barang elektronik ni, semualah untuk kegunaan harian ni. Kita guna hari-hari kerap kan, jadi dia cepat rosak. Sebab itu alhamdulillah kepada yang menyumbang kepada gerak kerja dakwah, itulah yang kami gunakan. Bila ada rosak, ada standby. Saya Encik, macam sebelum ni kan, kita ada standby phone kan. Phone standby ada tak? Ganti. Subhanallah. Sebab kita bukan hanya perlu ada wire standby, standby, lain-lain. Tapi phone pun memang kena standby. Sebab di IG dengan FB tak lag. Kalau betul masalah line, betul tak Encik? Kalau betul ada masalah line, ada masalah wifi kita ke, line phone ke, tapi di siaran lain kita tak ada lag. So insyaAllah kita akan selesaikan isu ni dengan kadar segera. Subhanallah. Ada yang tanya, berkenan sangat tudung Ustazah Asma ni. Ini memang daripada galeri kita, tuan-puan sekalian, galeri Ustazah Asma Harun. Asma Harun yang saya pakai pergi Mekah, tudung-tudung telekong, semua tu daripada galeri Ustazah Asma Harun.
Nanti cuba, nampak macam mata saya bengkak nanti cuba pergi tengok, search galeri Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah galeri kita dah masuk tahun keempat lah, daripada 2020, 21, 22, 23, 24. Tahun kelima dah. Dah masuk tahun kelima dah galeri Ustazah Asma Harun. So ada pelbagai pilihan tudung, telekong, jubah dan lain-lain. Handbag baru, gitu. Saya pun ada beli tu. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, marilah sama-sama kita membacakan ayatul kursi dan 3 qul sebanyak 3 kali. Kemudian kita terus menyambung bacaan 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi dan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Saya nak minta izin minum air. Terima kasih Teacher Fazi from Setia Alam. Terima kasih semua para sahabat. Masya Allah, sebab saya mula lambat ini 7.30, sepatutnya ke 7. Faktor kesihatan juga. Jadi saya minta maaf. Dan ramai juga yang tak tahu kita ada live. Sebab biasanya saya cakap kalau 7 suku tak ada live, maksudnya tak ada. Jadi ramai yang tak tahu. Harap-harap kita dapat sebarkan live kita ni. Kita boleh share link. Kita boleh terus komen, bagi emoji. Kita terus menyumbang kepada menyumbang kepada reach, ataupun bila kita komen, kita share, jadi lebih ramai yang tahu, macam tu lah. Dan juga tuan-puan sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Saya minum air. Ini tangan kanan ya, tapi kamera depan nampak terbalik. Bismillah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita akan bacakan ayatul kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sadaqallahul Azim. Minta maaf ya suara serak. Malam tadi pun ceramah kan. Semalam pagi ceramah, lepas tu ada live, lepas tu bersambung, lepas tu malam tadi ceramah. Macam itulah tuan-puan sekalian. Okey. So alhamdulillah, seterusnya kita akan bacakan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة Wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami daripada sisimu rahmatmu. Wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah, min amrina rasyada, dalam setiap urusan kami petunjukmu yang jelas. Amin ya Rabbal Alamin.
Seterusnya kita sama-sama membacakan 10 ayat terakhir suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aradna jahannama lil yaum wa bismillahirrahmanirrahim. Encik, saya minta encik duduk sini. Duduk depan. Sorry encik. Bukan, saya perlukan apa ni? Just depan kot, encik. Depan. Maksudnya encik faham macam dari sudut bantu saya untuk saya fokus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradna jahannama وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين عرضا. Astagfirullahaladzim. Aduhai. Encik sama-sama boleh? Okay, subhanallah. Inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Seterusnya, dah lama kita tak bacakan Asmaul Husna. Kita bacakan nama-nama Allah yang mulia dan yang indah ini, nama-nama Allah yang sempurna ini. Mudah-mudahan setiap nama Allah yang kita sebutkan, maka Allah memberikan kurniaannya kepada kita. Allah berikan kita perlindungannya. Allah berikan segala yang kita perlukan dan apa yang kita hajatkan. Subhanallah. Okey, insyaAllah sama-sama sahabat-sahabat kita mengalunkan zikir nama-nama Allah ini. Sama-sama ya. Yang uzur ke, yang tak tutup aurat. Maksud saya hidup kat rumah, dia tengah ngemah, dia tengah masak ke apa ke, boleh je. Baca Quran pun tak ada masalah. Subhanallah. Kemudian ada yang duduk drive kan, nak pergi tempat kerja, sambil-sambil kita baca Asmaul Husna ni, insyaAllah kita teguhkan hati kita, kita kuatkan mental kita, kita kuatkan tubuh badan kita, insyaAllah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز ذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sahabat-sahabat XPDC, Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang tak henti-henti menuliskan. Saya walaupun tengok macam sepintas lalu, tapi saya nampak kata-kata semangat, kata-kata sokongan, doa sahabat-sahabat semua. Itulah indahnya persahabatan kita. Mudah-mudahan hubungan kasih sayang, hubungan cinta, hubungan rindu kan. Kadang lama tak muncul rindu kan. Maksudnya rindu atas sebab apa? Jalan ilmu, kasih sayang atas jalan ilmu. Subhanallah, di atas perjuangan. Maka moga kasih sayang antara kita ini diberkati, dirahmati dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang disebut dalam hadis Nabi, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah, iaitu pada hari kiamat. Salah satunya adalah mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, di hari kiamat kelak, Allah berfirman di hadapan seluruh manusia di mahsyar. Lalu Allah bertanya, di manakah hamba-hambaku? Di manakah hamba-hambaku yang saling mengasihi, yang saling menyayangi kerana keagunganku? Lalu Allah memanggil ataupun Allah menjemput untuk berada di bawah naungannya di akhirat kelak. Subhanallah. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, Masya Allah. Mudah-mudahan selepas ini beberapa isu yang belaka berkaitan dengan saya akan semakin reda apabila tibanya bulan Ramadan. Macam-macam lah tuan-puan sekalian, ujian dan cabaran. Namun alhamdulillah, subhanallah, kita tetap teruskan melangkahkan jalan
pergi dan terus bergerak. Sebab ada banyak jalan yang boleh diusahakan. Ada banyak cara yang kita boleh cuba. Subhanallah. Jadi kita tidak berhenti untuk terus mencuba, untuk terus berusaha. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Cuma kan macam malam tadi, itulah kadang-kadang kita tak nak baca tapi terbaca juga. Sebab orang akan tag, lepas tu orang akan print screen. Kadang ada orang yang akan menyampaikan macam tu lah kan. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, Masya Allah, saya masih lagi saya keep positif dengan apa yang berlaku. Cuma saya macam sangat terkilan apabila semua perkara nak dipolitikkan. Saya pasal isu penutupan salah satu perniagaan, sebab kita ada banyak perniagaan kan. Subhanallah, tuan-puan sekalian, apabila pihak orang-orang yang Wallahualam mungkin 24 jam adalah politik kan, so dikaitkan dengan politik, dikaitkan dengan soalannya, sedangkan saya tidak ada menyalahkan mana-mana pihak, sama ada pihak kerajaan ke kan, pihak sekian-sekian. Cuma saya menyebutkan tentang kelemahan dari sudut pengiraan costing kami lah, dan ketidaksanggupan saya untuk memberikan meletakkan nilai yang lebih tinggi. Jadi itulah yang terbaik, macam tu. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, walau bagaimanapun alhamdulillah, kita contohnya dalam galeri Ustazah Azma Harun masih lagi dalam keadaan yang baik. Deluxe, perabot kita baik, subhanallah. Travel agency juga menunjukkan perkembangan yang baik, walaupun memang sakit sebenarnya, tenat, tapi alhamdulillah ada perkembangan, ada sinar-sinarnya. Begitulah. Begitu juga dengan peternakan, ada ujian tuan-puan sekalian. Hari tu ada hamba Allah ni, dia penternak di negeri Perak tak silap saya, penternak kambing. Datang jumpa, masa tu saya ceramah di satu lokasi, menangis juga dia kata, Ustazah minta tolong doakan. Susah sangat Ustazah kita nak jadi penternak, sebab persaingan yang sangat besar. Kambing, lembu yang masuk daripada Thailand contohnya, harga mereka jauh lebih murah Ustazah. Tapi bila kita cuba nak ternak di tempat kita sendiri, dengan kos kita sendiri, dengan kita yang jaga jaminan, Ustazah, kami dah nak hampir muflis dah Ustazah. Kami dah menanggung hutang sekeliling pinggang dah, dia kata. Hutang sana sini dah tuan-puan sekalian. Bayangkan ya, kita bercakap tentang penguasaan ekonomi umat Islam. Contohlah kambing yang dijual, yang diternak daripada tempatan, dan orang kita yang menternak tuan-puan sekalian. Harga sangat mahal sebab dedak lembu, dedak kambing, dedak makanan lembu, kambing, ayam semua ni sangat mahal tuan-puan sekalian. Sebab itu kita tak boleh nak compete tahu dengan daripada luar negara, dan kita tidak ada modal yang sebesar seperti modal peniaga non-Muslim. Jadi bila dia datang kata, Ustazah macam mana, sebab kami pun ada ternak lembu dan kambing juga. Hal yang sama tuan-puan sekalian, hal yang sama. Kita cuba nak jual daging tempatan, tapi dekat tempatan mahal. Kebanyakan peniaga semua ambil daging import. Semua kebanyakan peniaga. Jarang sangat peniaga nak ambil daging tempatan. Kita bukan salahkan peniaga, cuma itulah situasinya. Sebab itu bila kita ternak lembu kambing juga cabaran sangat berat. Kita cuba nak memperkasakan ekonomi umat Islam, tapi dalam keadaan situasi keliling. Dan itulah hakikat yang perlu kita tempuh sebelum perubahan berlaku, sebelum perubahan benar-benar terjadi. Subhanallah. Jadi siapa yang dalam proses ni dia faham. Kami juga buat pertanian tuan-puan sekalian. Alhamdulillah pertanian juga semakin baik. Kita ada 10 ekar tanah khas untuk pertanian, 4 ekar tanah khas untuk peternakan. Semuanya struggle tuan-puan sekalian. Semuanya adalah satu kerja keras, kerja berpasukan dengan bersungguh-sungguh. Ia bukan kerja mudah. Subhanallah. Kerana semua industri ini dikuasai oleh non-Muslim. Sama ada penternakan, sama ada pertanian. Begitu juga dengan pembekalan.
Yang kontrol di bahagian pembekalan ataupun sumber, ini adalah majoritinya non-Muslim yang kuasai. Jadi kita pihak ketiga dah. Kita beli itu, beli ini, sekian-sekian. Yang menguasai harga pasaran. Dia ada kartel-kartel dia. Begitu, subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Siapa yang dah lama mengikuti saya kan, ada yang baru ikuti, dia ingat sebenarnya momen tu antara perniagaan yang akhir juga. Bukan akhir, kita ada perniagaan yang lain daripada awal lagi. Tapi semuanya adalah dalam situasi yang struggle, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah ala kulli hal. Kita terus berjuang, kita terus berusaha. Cuma macam tu lah ya. Saya tak nak menjadi satu fitnah kepada gerak kerja dakwah. Itu je. Bila gerak kerja dakwah terganggu, saya rasa sangat sedih. Tapi kalau bab lain terganggu, is okay sebenarnya. Gitu. Bukanlah sedih macam mana ya tuan-puan sekalian. Sesama umat Islam, walaupun kita ada tak sefahaman, kita ada kita ada perbezaan. Jika perkara yang baik yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam, kita support lah. Walaupun anda rasa tak boleh terima dari sudut dakwah, tapi dakwah itu baik. Maka kalau anda tak boleh terima, jangan sampai menghina. Macam itulah. Jangan sampai menghina. Kalau anda tak boleh terima, jangan sampai menghina. Sebab kepada siapa yang tidak mahu mendengar seruan dakwah ataupun kata-kata ajakan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, anda hanya boleh memilih untuk tidak mendengar, untuk tidak membaca, untuk tidak melihat. Cukup. Begitulah maksudnya. Sebab apa? Adakah anda nak mengatakan kerja-kerja menyampaikan ilmu, kerja-kerja menyampaikan dakwah itu perkara yang buruk? Subhanallah. Bila tak suka, semua buruk belaka, semua benci belaka, semua tak elok belaka. Macam tu lah. Jadi contohlah, kita tak suka seseorang, bukan semua daripada orang yang kita tak suka itu buruk belaka. Masya Allah. Tapi bukan benda yang kita nak ubah ataupun kita mampu ubah pun situasi begini. Kita hanya mampu mengharunginya, menghadapinya. It's okay, Alhamdulillah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Semalam saya terima satu soalan berkaitan dengan kedudukan puasa selepas 15 Syakban. Hari ni berapa Syakban tuan-puan sekalian? Jom, saya ni ada ceramah pula di sekitar Kuala Lumpur kejap lagi. Sekarang pukul 9 Sekarang pukul 9. Maka saya kena pukul 8. Jam tu dia unik sangat kan cik? Pukul 8. Sekarang pukul 8. So saya kena siap dalam pukul 8.30 macam tu lah. Sebab saya ada ceramah di KL dalam pukul 10. So kalau siap 8.30 sedang elok lah tu sampai. Dan sorry suara saya serak, kehabisan suara. Malam tadi pun ceramah bersungguh-sungguh. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, hari ini adalah hari Selasa. Berapa Syakban? 17 Syakban 1445 Hijrah, bersamaan dengan 27 hari bulan 2 2024. Nak habis dah bulan 2, nak masuk bulan 3. Hari Selasa 17 Syakban 1445 Hijrah, 27 hari bulan 2 2024. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah tuan-puan sekalian, semalam ada persoalan berkaitan dengan hukum puasa selepas separuh bulan Syakban. Saya sedang membacakan, saya keluarkan artikel daripada Irsyad Al-Hadis siri yang ke-73 daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Maka mari kita cuba merungkai persoalan ini dengan baik dan dengan jelas. Sebab ramai juga yang masih confused sebesalah nak puasa sunat selepas 15 hari bulan Syakban. Okey, kita tengok tuan-puan sekalian. Memang ada beberapa yang disebutkan ia merupakan hadis Nabi SAW yang melarang. Ada larangan puasa selepas 15 Syakban. Namun kita kena dengar sampai habis supaya kita tidak keliru dan lebih jelas. Adakah larangan itu sampai peringkat haram? Adakah makruh? Ataupun halangan ataupun
larangan tersebut khusus kepada golongan tertentu. Jadi kita kena dengar. Subhanallah, antaranya hadis yang disebut idzan tasafa sya'banu fala tasumu, apabila tiba pertengahan bulan Ramadan maka janganlah kalian berpuasa, iaitu puasa sunat. Lafaz yang lain, idza kana nisfu min sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan, apabila tiba pertengahan bulan Sya'ban maka tidak ada puasa sehingga datangnya bulan Ramadan. Lafaz yang lain pula, apabila tiba pertengahan bulan Sya'ban makanlah sehingga datangnya bulan Ramadan, maksudnya siang hari tu makan, tak puasa. Lafaz yang lain, apabila tiba pertengahan bulan Sya'ban maka tahanlah diri kalian dari berpuasa sehingga datangnya bulan Ramadan. Baik, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tengok dulu kepada hukum hadis. Subhanallah, hadis ini menjadi perselisihan antara para ulama dalam menyatakan hukum terhadap hadis ini. Sebahagian mereka mensahihkan hadis ini, sebahagian lagi mendhaifkan hadis ini. Okey, tuan-puan sekalian, pendapat kedua antara ulama, okey, di sini ada list ulama yang mensahihkan hadis, ada juga ulama yang menyatakan hadis itu hadis yang dhaif. Sebab kita kena faham, bila berkaitan dengan hukum, nak jatuhkan hukum haram, harus, sunat, makruh, haram, wajib, harus, sunat, makruh, maka dalil itu mesti dalil yang sahih. Subhanallah, bila ada pertikaian sama ada hadis ini dhaif ke sahih ke, maka dalam hal yang berkaitan penetapan hukum hakam, dia perlu daripada hadis ataupun daripada nas Al-Quran yang sahih. Barulah boleh jelas untuk menetapkan hukum tertentu. Okey, tapi dalam bab fadail amal, hadis sahih boleh diamalkan. Hadis sahih boleh fadail amal, contoh berkaitan dengan amalan tertentu, pahala tertentu. Subhanallah, amalan tertentu, ganjaran tertentu. Walaupun kita nampak ia adalah hadis yang dhaif, maka kita boleh beramal tanpa ragu-ragu sedikit pun. Kerana apa? Itulah daripada ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Majoriti ulama daripada ahli sunnah wal jamaah, kita menerima dalam bab fadail amal untuk menggalakkan amal soleh hadis dhaif. Walaupun dhaif, ia tetap hadis. Tapi bila berkaitan dengan hukum hakam, kita perlu ada yang maksudnya berlandaskan hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang sahih lah. Kemudian nas daripada Al-Quranul Karim. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang kita tengok tarjih, penjelasan daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Berdasarkan pendapat para ulama berkaitan hukum hadis yang melarang puasa selepas 15 hari bulan Sya'ban, maka kami cenderung untuk mengatakan bahawa hadis ini adalah dhaif. Hadis itu adalah hadis yang dhaif. Jadi kita tengok pendapat ulama dalam masalah berpuasa pertengahan ataupun selepas 15 Sya'ban. Berikut pendapat para ulama dalam mazhab ini. Dalam mazhab Syafi'i, berpuasa selepas pertengahan bulan Sya'ban adalah makruh, bagi sesiapa yang tidak pernah berpuasa sunat sebelum itu. Dalam makna lain, bagi orang yang berpuasa pada waktu tersebut sahaja. Okey, jumhur fuqaha, maksud jumhur ialah majoriti. Jumhur fuqaha, majoriti ulama fiqh menyatakan dibolehkan berpuasa selepas 15 Sya'ban. Okey, yang dilarang, mazhab Syafi'i menyebutkan larangan berpuasa selepas 15 Sya'ban. Ada pendapat mengatakan haram, tetapi yang lebih masyhur adalah pendapat mengatakan makruh. Maka pendapat ini hanya khusus bagi orang yang tak pernah berpuasa sebelumnya. Masa Rejab dia tak pernah puasa sunat. Masa sebelum 15 Sya'ban pun dia tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba lepas 15 Sya'ban baru nak puasa sunat. Ini dilarang dalam mazhab Syafi'i kita. Namun dalam mazhab Syafi'i juga tidak melarang bagi orang yang puasa wajib. Contoh, dekat nak Ramadan ni barulah dia nak qada puasa, maka itu tak ada larangan. Dekat nak puasa ni lah,
hujung-hujung Syakban ni lah baru dia nak puasa nazar contohnya, maka dibenarkan, ataupun puasa kafarah. Kerana perkara-perkara yang menyebabkan kena bayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut contohnya. Jadi boleh puasa. Harap jelas ya. Namun jumhur fuqaha, majoriti ulama fiqh menyatakan bahawa dibolehkan berpuasa selepas 15 Syakban. Cuma kita terfikir, apakah hikmah sebenarnya tidak dibenarkan pun, ataupun ada wujud larangan puasa selepas 15 Syakban? Okey, kita tengok. Adapun para ulama menyatakan hikmah mengapa tidak membenarkan puasa pada waktu tersebut, supaya umat Islam menyiapkan diri mereka sebelum menempuh bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut difardukan bagi setiap orang Islam untuk berpuasa sebulan penuh. Itulah disebutkan antara hikmahnya kenapa kan tidak ada larangan berpuasa selepas bulan Syakban, kerana supaya kita lebih bersiap sedia apabila tiba 1 Ramadan. Sebab sebelum tu kan kita makan. Jadi bila 1 Ramadan masuk, adalah perbezaan antara bulan sebelum Ramadan, hari sebelum Ramadan dengan Ramadan. Kalaulah kita puasa je memanjang, bila masuk Ramadan kita rasa hari tu hari yang biasa, sama je dengan hari sebelum. Kita buat persiapan dari sudut rasa, dari sudut perasaan, dari sudut mental kita, dari segi tubuh badan kita. Tuan-puan sekalian, bila kita berpuasa pada 1 Ramadan, kita rasa penat, kita akan rasa dahaga, kita rasa lapar. Dan itulah di antara roh ataupun sifat orang berpuasa. Kerana daripada lapar, dahaga, penat, itu kita dapat pahala. Itu kan disebut dalam hadis Nabi. Sesungguhnya bagi orang yang beriman itu, kebimbangannya, kesedihannya, kedukaannya, kepenatannya, Masya Allah, dan apa sahajalah yang membuatkan badannya lemah kerana ibadah, sedih, pilu kerana ujian. Bahkan Nabi kata, walaupun duri kecil yang terkena pada kakinya, alah kita pijak duri tu tak ada sakit pun, tapi Nabi kata semua itu akan menggugurkan dosa-dosamu. Jadi kita tak payahlah bukan risau ada orang nak makan apa supaya tak lapar. Memang antara tujuan berpuasa supaya kita merasai nikmat lapar. Kita duk rasa bahawa kenyang itu nikmat, lapar juga nikmat, tuan-puan sekalian. Apabila kita lapar, maka kita merasai kesusahan orang-orang yang bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan. Dia berpuasa sepanjang tahun. Dia berpuasa setiap hari. Hari itu saya tengok video kanak-kanak daripada Gaza. Bagaimana mereka dengan keadaan bersalut dengan debu runtuhan, dengan darah yang mengalir, dalam keadaan dia sebut, saya lapar, saya nak makanan, saya dahaga, saya nak air. Dan keadaan menangis. Saya sudah tak ada ibu dan ayah. Ibu ayah saya dah meninggal. Mereka sudah menjadi kepingan-kepingan. Tubuh badan mereka berkecai. Daging mereka merata-rata. Ya Allah, sedihnya lah kita tengok. Mereka berpuasa setiap hari. Kita berpuasa setahun sekali di bulan Ramadan. Bila kita diuji lapar bila puasa, ketika itulah tuan-puan sayang, kita merasai bagaimana nikmat sebenarnya lapar itu sendiri. Lagi-lagi bila kita memahami lapar kita, dahaga kita, penat kita beribadah puasa ini diberikan pahala berganda-ganda, ganjaran berganda-ganda. Kita berpuasa bukan kerana tidak ada makanan, tidak mampu beli makanan, tidak. Tapi kita berpuasa kerana Allah berkehendakkan kita meninggalkan makan dan minum kerananya. Sebab itu ibadah puasa ini sangat hebat dan sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita meninggalkan sesuatu yang kita suka supaya Allah suka kepada kita. Kita meninggalkan sesuatu yang kita perlu kerana kita lebih memerlukan Allah dalam hidup kita. Kita meninggalkan sesuatu yang kita healing. Bila makan tu healing, bila minum tu healing. Tetapi kita tinggalkan sebab healing dengan Allah itu jauh lebih baik, lebih indah. Maka kita buat semua itu kerana Allah. Kita mengedepikan hawa nafsu kita, keinginan kita, rasa seronok kita dengan makanan, dengan minuman, dengan itu semua.
maka ia mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Subhanallah. Sebab itu hadis kudusi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya dan aku akan membalasnya. Adakah kita solat bukan untuk Allah? Untuk Allah. Sedekah untuk Allah, zakat untuk Allah. Tapi kenapa disebutkan puasa itu khusus untuk Allah? Kerana apa? Kita meninggalkan makan dan minum yang merupakan fitrah, tuan-tuan sekalian, kerana Allah. Berapa lama? 13 jam. Ada negara sampai 15 jam, ada negara sampai 18 jam. Bayangkan, yang siangnya panjang. Tuan-tuan sekalian, walaupun kita sedekah, kita tetap boleh meneruskan makan minum. Makan minum ni perkara yang paling manusia suka. Makan minum, betul tak? Makan minum, tidur, bercakap. Tapi bulan Ramadan kan, suatu yang hubungan suami isteri di siang hari Ramadan, hubungan suami isteri, makan dan minum adalah satu keseronokan, kelazatan, kenikmatan, tapi ditinggalkan kerana Allah. Kalau kita solat, kita tak perlu tinggal makan minum. Lepas solat boleh makan, sebelum solat boleh makan. Ibadah-ibadah lain tidak menuntut kita meninggalkan sesuatu yang kita suka. Tapi puasa, kita meninggalkan sesuatu yang kita suka. Makan dan minum, hubungan suami isteri. Subhanallah. Maka kerana asbab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat kedudukan puasa di bulan Ramadan ini sangat tinggi. Jadi alhamdulillah tuan-puan muslimi muslimat, kita akan tiba, kita akan bertemu insya-Allah di bulan Ramadan yang kita rindukan, yang kita tak sabar. Diharapkan kita ada perasaan excited. Anda boleh dengar balik ceramah saya malam tadi. Kalau siapa yang terlepas, boleh pergi ke channel YouTube kita, subscribe. Lepas tu butang loceng supaya dapat notification. Sebab malam tadi saya jelaskan bagaimana cara para sahabat menyambut Ramadan, bagaimana para alim ulama menyambut Ramadan, bagaimana Nabi buat persiapan untuk Ramadan. Jadi saya tak ulanglah pagi ni, boleh dengar ceramah tu malam tadi. Kalau di Facebook boleh tengok balik di page. Kalau di TikTok dia tak ada ceramah panjang ni, anda kena tengok YouTube. Di IG saya rasa ada, tapi malam tadi ada masalah lain juga. Tengok di YouTube lah. Biasa habis ceramah kita terus upload, kita terus download dan upload balik di channel YouTube rasmi kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey, jadi dah terjawab soalan semalam. Okey, tuan-puan sekalian, kita buka sikit lagi. Kita tengok 2 soalan. Boleh? Nak tanya yang berkaitan dengan situasi kita sekarang, bulan Syakban, ataupun apa-apa soalan berkaitan dengan Ramadan. Okey. InsyaAllah kita dipertemukan Ramadan. Okey. Ramadan tinggal 13 hari lagi. Tidak ada jaminan untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Saya akan memimpin bacaan doa. Saya sama mendoakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, sahabat-sahabat pun baca sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab yang telah pun berlalu. Berkatilah kami di bulan Sya'ban yang sedang kami lalui. Dan berkatilah kami dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Amin. Alhamdulillah. Ada tak apa-apa soalan? Sebenarnya banyak. Semalam ada satu lagi soalan, cuma saya lupa. Masya Allah. Yang berkaitan dengan apa sajalah. Umum pun boleh, tapi kalau boleh puasa ketika istihadah, tak ada masalah. Boleh puasa. Puasa macam, kalau tak ganti puasa macam mana fidyah? Okey, saya akan jawab 2 soalan ni. Terima kasih. Puasa ketika istihadah, maka silakan puasa, dapat pahala yang sempurna insya-Allah. Wanita yang wanita contohnya dia datang istihadah, sama ada darah haidnya lebih daripada
kebiasaan ataupun mengikut uruf ataupun mengikut kebiasaan dia ataupun mengikut bilangan haid paling panjang 15 hari, lepas tu dia datang lebih dan cukup syarat kiraan sehinggalah dikatakan dia istihadah. Walaupun darah itu keluar daripada pagi sampai petang non-stop, tapi ia istihadah, maka puasalah ia mendapat. Jangan rasa kurang ke pahala apa semua. Puasa itu sah, insya-Allah pahala juga sempurna. Okey, ada yang kata kalau tak ganti puasa macam mana fidyah? Tuan-puan dimati Allah sekalian, bab kita dah nak bertemu Ramadan tapi masih tak dapat nak ganti. Contoh ibu yang menyusu anak, dia dah cuba dah puasa, tengah hari gigil sebab lapar bila nyusu anak. Saya pun pernah ya, kalau dah menyusu anak, tuan-puan sekalian, saya ada 7 anak kami ada 7 kan. Jadi semua tu kita beri penyusuan penuh. Jadi bila puasa, saya sendiri tak mampu. Sebab kalau mengandung sampai 9 bulan, alhamdulillah boleh puasa. Tapi kalau menyusu, Allahu Akbar, cabarannya sangat tinggi sebab lapar yang sampai gigil, sampai hypo macam tu. So saya faham ada wanita yang tidak mampu untuk berpuasa dan tak mampu nak qada. Contohnya, dia lahirkan anak tu sebelum Ramadan tahun lepas. Ataupun selepas Ramadan tahun lepas. Lepas tu dah start menyusu. Lepas tu tak dapat nak qada puasa sebelumnya. Sampailah menyusukan 2 tahun. Jadi ini saya bagi senario, situasi sahaja. Ada banyak situasi yang menyebabkan ramai orang tak mampu nak qada. Tapi Ramadan dah jumpa ni, maka kena bayar fidyah untuk setiap hari yang ditinggalkan. Qada tetap wajib. Jadi qada puasa itu ditangguhkan kepada bukan tahun depan, ditangguhkan kepada bulan Ramadan selepas ini. Habis Ramadan tetap kena qada. Tapi qada puasa tidak digandakan. Qada puasa tak digandakan. Jumlah sama. Berapa kena ganti, itulah jumlahnya. Tetapi kena bayar fidyah. Dinamakan fidyah itu sebagai denda lah. Ini pun ada perbezaan pendapat. Cuma saya bagi tahu pendapat yang kita pegang. Jadi kena bayar fidyah. Fidyah ni mengikut negeri. Anda duduk di negeri Perak contohnya. Anda just call, tanya berapa bayaran fidyah untuk setiap hari yang perlu saya bayar kerana saya tidak ganti puasa sehingga nak jumpa Ramadan. Patutnya kena qada dalam tahun ini sebelum Ramadan yang terdekat ni. Tapi kita tak ganti lagi, maka kena bayar fidyah. Okey, kalau kita tengok ada negeri fidyahnya, contohnya ada 10 hari kita tak ganti. So, setiap hari kita kena gantikan dengan nilai makanan yang mengenyangkan bagi seorang. Satu je. Sehari satu. Kalau kita sebut beras, sehari 1 cupak. Macam tu lah. Jadi, contohlah 10 hari. Ada negeri, jumlah fidyahnya RM2 lebih saja untuk satu hari. Ada tak encik? Contoh, ni, list fidyah. Cuba tengok. Okey, list fidyah. Ada negeri RM3 lebih. Tak silap saya kalau paling tinggi pun RM4 lebih. Tengok ia perbezaan negeri. Bayangkan negeri yang meletakkan RM2 lebih saja. Kalau 10 hari yang kita tak qada, yang mana nak bertemu dengan Ramadan, yang kita rasa kita memang tak mampu. Jadi nak bayar tu bukan sekarang, benda yang ada lagi hari. Ini contoh ya, bilang fidyah. Kita minta tim bagikan link yang berkaitan dengan fidyah. Okey, kadar fidyah 20-23 setiap negeri dan cara bayaran online. Contoh Kedah RM1.80 je. RM1.80 je. RM1.80. Melaka pun RM1.80. Perak RM1.9. Negeri Sembilan RM1.75. Perlis RM5. Perlis RM5. Terengganu RM1.75. Ada juga 5 sen kan, comel. Selangor RM2. Johor RM1.75. Wilayah Persekutuan RM4. Pulau Pinang RM1.75. Pahang RM1.75. Kelantan RM1.75. Sarawak RM1.75. Sabah juga RM1.75. Masya Allah. Wallahualam mungkin 2024 dah naik. Paling tinggi RM5. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, fidyah ni boleh bayar online,
fidyah juga, sebenarnya fidyah kita memberikan, subhanallah, fidyah ialah denda ke atas orang Islam yang telah balik kerana meninggalkan puasa wajib atas sebab tertentu atau sengaja melewatkan puasa ganti, iaitu qada Ramadan. Ya, subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita tengok, itulah secara umumnya kadar bayaran fidyah. Okey. So, kalau kita cari berkaitan dengan hukum hakam berkaitan fidyah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Subhanallah. Kalau sebut pasal fidyah ni, panjang juga ni tuan-puan sekalian. Panjang. Sebab ada kategori macam mana dengan ibu yang mengandung. Yang dia, ibu mengandung yang tak mampu puasa. Ibu menyusu tak mampu puasa. Bagaimana situasi orang yang sakit, yang tidak diberikan harapan sembuh. Bagaimana situasi orang yang maksud tak ada harapan sembuh, masa puasa Ramadan hari tu dia tinggalkan 30 hari dan doktor kata encik ni tak ada harapan sembuh dah, maksudnya dia akan makin tenat, makin berat. So dah tahu dah tak dapat ganti. Macam mana fidyah? Ada orang yang sengaja melewatkan ganti puasa. Bagaimana situasi orang yang bukan sengaja, maksudnya dia memang tak mampu nak ganti puasa, bukan sengaja, memang di kalangan yang tidak mampu mengqadakkan puasa. Macam tadi, ibu menyusu dan sebagainya. Tuan-puan dan Allah sekalian, saya minta izin sebab kupasannya saya tak dapat, bukan saya tak dapat, macam mana? Saya nak tulis di whiteboard. Kategori-kategori, ini yang sengaja, ini tak sengaja. Sebab perbahasan bagi yang sengaja tak sengaja berbeza. Sama juga dengan perkiraan fidyah. Sama juga dengan persoalan berkaitan dengan digandakan atau tidak digandakan fidyah. Ada yang kata contoh 3 tahun dia masih tak qada. 3 tahun tak qada. Pendapat pertama mengatakan fidyah ganda, tapi puasa tak digandakan. Ada pendapat kata tak digandakan. Bahkan ada pula pendapat mengatakan tak wajib fidyah. Tak wajib fidyah. Jadi subhanallah tuan-tuan sekalian, insya-Allah saya akan mendetailkan jawapannya pada esok hari. Hari ini dah tak sempat. Sekarang dah 8.30, saya pun perlu bergerak ke satu lokasi ceramah. Kedua, suara saya rasa tuan-puan perasan tak, suara saya serak dan saya tekan dan guna suara dalam dah. Jadi bila kita tak ada suara, kita serak, kita maksudnya kita tekan, jadi tenaga tu banyak digunakan. Dalam keadaan energi saya sangat low. Why energi low? Balik daripada umrah hari Jumaat, kita tak beri ruang untuk badan tu rehat ataupun untuk memenuhi keperluan jet lag tu. Hari Sabtu program pagi sampai petang. Hari Ahad pun sama. Hari Isnin semalam pun sampai malam. So, kadang-kadang lepas beberapa hari bila kita paksa diri macam tu, barulah rasa kesan tu. Saya macam sambil-sambil tu tahan ngantuk gitu. Kan nanti ada pecahman tertidur masa live. Habislah viral pula isu lain. Subhanallah. Macam-macam kan. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran tuan-puan. Mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi dan kuliah pagi kita pada pagi besok. InsyaAllah. Jadi, semoga anda juga sihat walafiat. Sahabat-sahabat semua juga sentiasa kuat, sentiasa tenang. Sahabat-sahabat semua juga sentiasa dalam perlindungan Allah. Kita sama-sama teguhkan diri kita istiqamah. Terima kasih sahabat-sahabat ekspedisi excellent pejuang dakwah cyber. Terima kasih sahabat di TikTok, hari ni 4,000 lebih likes. Semalam saya capai 1 juta lebih. Thank you sahabat-sahabat di IG, sahabat-sahabat di FB, gabung semua ni dalam 6,000 juga ni. Dalam 6,000 juga yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tuan-puan perasan, kita punya engagement sangat low sekarang. Selepas beberapa isu sensitif, sebenarnya memang kita dapat banyak amaran. Kedua, kita punya media sosial kita disekat. Memang ada sekatan. Semua ni kan boleh dikontrol. Semua ni under control. Kontrol tangan-tangan. Banyak tangan-tangan manusia.
Bila saya sebut tentang isu sensitif Gaza, Palestin yang kerap juga pada berapa minggu lepas saya sebut balik. Kemudian bila kita sebut isu-isu sensitif yang lain berkaitan dengan LGBT, subhanallah tuan-puan sekalian, sensitif bagi pihak-pihak tertentu, bagi mereka yang boleh kontrol algoritma ni. Subhanallah, marah sangat dia orang kalau sebut pasal isu LGBT ni dan isu-isu lain. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan anda semua pejuang dakwah cyber ni tetap teguh dan istiqamah. Kita tetap fighting. Kita adalah fighter. Maka kita keep fighting. Macam tu. Sebab sebenarnya dari satu sudut saya rasa macam hebat sangat. Bukan hebat diri saya. Anda semua hebat sangat dah. Sebab walaupun anda dah tak dapat notification kan, anda tetap dah set time, anda hadir. Itu bagi saya sangat salute. Sebab kebanyakan kata Ustazah dah tak terima notification. Kadang memang tak lalu pun live Ustazah. Dan saya duk ingat Ustazah memang dah tak buat live. Macam-macam. Dipadamkan, dihalang. Jadi insya-Allah kita terus menjadi pejuang dakwah cyber. Terima kasih banyak-banyak. Ini bila gabung semua 6,000 ni dah tinggi sangat tuan-puan sekalian. Cuma kita nak kembalikan semula. Dulu sebelum ini kita sentiasa dapat 10,000 ke atas. Jadi insya-Allah kita boleh capai semula. Sebelum ni tu bila 3 minggu lepas, 4 minggu lepas, tak lama. Tapi bila kita ada sebut beberapa isu yang sensitif, tuan-puan sekalian, kita tahu dia akan menurun sangat graf tu. Kita tak kecewa, kita tak bimbang, kita tak risau. Kita tetap terus move on, move forward insya-Allah. Terima kasih semua. Comel lah Ustazah, ada doa lindungi husband masa bekerja tak? Comel. Subhanallah. Terima kasih Cahaya Sumayah kata bertahun dengan kuliah. Masya Allah. Alhamdulillah. Doa tu kita share besok. Saya tulis juga. Doa melindungi husband ketika bekerja. Comel. Sahabat-sahabat. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ada sahabat yang bertanya, Ustazah macam mana nak wakaf, nak infak, nak sedekah? Nanti pergi dekat bio, anda boleh tengok ada informasi yang berkaitan. Ada yang nak infak untuk gerak kerja dakwah, nak beli peralatan dakwah. Ada yang nak infak untuk kos operasi dakwah. Ada yang nak infak untuk perkampungan hijrah. Ada yang nak infak untuk HITAS, Hijrah Islamic Tahfiz School. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih juga, tadi haters sempat juga masuk kan. Comel je haters-haters kita ni. Mudah-mudahan haters boleh jadi likers. Dia sempat menyumpah kan berkenaan dengan konsert. Kita tak pernah menghalalkan konsert tuan-puan sekalian. Semua konsert kalau menjurus kepada maksiat, semua kita tentang. Cuma kita tak sempatlah nak cover semua. Konsert ada di banyak negeri, kita tak pernah membela ya. Jadi berhentikanlah fitnah-fitnah tu ya. Subhanallah. Jadi selamat pagi haters. Salam hormat daripada saya. Semoga kita menjadi likers, saling suka sama kita. Bukan suka apa, sesama Islam. Gitu je lah ya. Subhanallah. Alhamdulillah.